عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني وهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة لا نهاية لكماله وعدد كماله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره مقدار العظيم. Dimuliakan Tuan Imam, dihormati pengurusi masjid An-Najah, para pegawai masjid, ahli jawatankuasa, seterusnya ibu-ibu dan ayah-ayah, abang-abang, adik-adik muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dapat berkumpul di dalam taman-taman syurga, di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kepada kita semua anugerahnya, kerana kita semua adalah tetamu Allah. Maka selayaknya lah tetamu itu dapat pemberian daripada tuan rumah. Mudah-mudahan kita mendapat kurniaan, anugerah, rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan apa yang kita buat pada malam ini dapat menggembirakan kekasih Allah, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan malam ni ganti guru kita yang mulia Syekh Zainal Asri tak dapat mai. Jadi dia mesej tadi minta guru saya minta tolong ganti. Allah, tak apalah. Mudah-mudahan kita semua Allah mendapat barakah, Allah Muhammad daripada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Insya-Allah pada malam ni kita baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. An Thawban radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yushikul umam an tada'a alaikum kama tada'al aklatu ila qas'atiha. Faqala qailun wa min qillatin nahnu yawma idzin. Allahumma salli Muhammad. Qala bal antum yawma idzin katsir walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sayl wala yanzi'anna Allahu min suduri aduwikum al-mahabata minkum ولا يقذفن الله في قلوبكم الوهن. فقال قائل يا رسول الله وما الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. رواه أبو داود. اللهم صل على محمد. Hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Thawban radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Thawban, Allahumma salli Muhammad, termasuk sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat kasih kepada Rasulullah. Bahkan Thawban hobi dan juga perkara yang paling dia suka sekali adalah melihat wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut dalam hadis, para sahabat meriwayatkan bahawasanya wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yatala'u wajhuhu. Wajah Nabi Muhammad itu bersinar-sinar. Bahkan siapa saja yang melihat wajah Rasulullah akan merasa gembira, akan merasa lapang hati. Bahkan segala duka cita, serabut dan sebagainya akan hilang bila melihat wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyidina Thawban di antara sahabat Nabi Muhammad yang sangat cinta, kasih pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan suka melihat wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sebagai umat ni, kita kena ada cita-cita. Cita-cita apa? Cita-cita nak lihat Nabi Muhammad. Allahumma salli. Paling kurang kita nak lihat Rasulullah nanti dari kiamat, di padang mahsyar nanti. Kerana Allahumma salli Muhammad, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam akan bangkit di mahsyar nanti dan mereka akan bersama dengan Rasulullah. Bahkan dapat melihat wajah Rasulullah. Satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli Muhammad, dan ada juga yang tak boleh lihat wajah Nabi Muhammad.
Satu hari Nabi SAW keluar daripada rumah sehingga malam hari. Waktu tu Sayyidatina Aisyah duduk di rumah Rasulullah, duduk jahit baju. Tiba-tiba jatuh jarum, jatuh bawah. Bila jatuh jari tak jumpa, sebab cahaya yang ada sikit, mungkin dulu pakai macam pelita lebih kurang macam tu, tak nampak sebab cahaya malap. Tapi kata Aisyah, waktu mana Nabi SAW memberi salam dan masuk ke rumah, aku terus nampak dekat mana jarum. Kerana apa? Kerana Allahumma salli Muhammad, kerana cahaya wajah Nabi Muhammad SAW. Wajah Nabi Muhammad cahaya Allahumma salli kal qamar. Okey, jadi Allahumma salli. Lepas tu kata Sayyidina Aisyah, wahai Rasulullah, indahnya dan bercahayanya wajah engkau wahai Rasulullah. Terus Nabi kata apa? Wailun man la yarani fil qiyamah. Nabi kita, celakalah orang yang tak dapat melihat aku ini nanti di hari kiamat. Sayyidina Aisyah terkejut, wahai Rasulullah, siapa yang tak dapat lihat engkau wahai Rasulullah? Allah SWT terkejut. Ada orang yang tak dapat lihat. Maksudnya ada orang yang tak dapat nak bersama dengan Nabi Muhammad walaupun dia umat. Ada orang yang ditegah untuk berkumpul dengan Nabi Muhammad walaupun dia umat Nabi Muhammad. Seperti mana disebut dalam surah Yasin, wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Pada hari ini berpisahlah kamu hai orang yang derhaka kepada Allah. Allahumma salli Muhammad. Jadi Allah pisahkan mereka dengan kumpulan Nabi SAW, kumpulan orang yang Allah ridha. Jadi Nabi kata apa? Celakalah orang yang tak dapat melihat wajah aku ini nanti di hari kiamat. Kata Sayyidina Aisyah, siapa yang tak dapat lihat itu wahai Rasulullah? Kata Nabi SAW, siapa, iaitu siapa yang apabila namaku disebut di sisinya, falam yusalli alayya, tapi dia tidak berselawat ke atas aku. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi bila kita dengar nama Nabi Muhammad, kena selawat. Tidak boleh lihat wajah Nabi Muhammad nanti di hari kiamat. Na'udzubillah. Dan mudah-mudahan Allah perlihatkan wajah Nabi Muhammad kepada kita insya-Allah pada hari kiamat nanti insya-Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Okey, jadi Sayyidina Sauban meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, yushikul umam an tada'a alaikum kama tada'al aklatu ila qas'atiha. Hampir, Allahumma salli ala Muhammad, tiba suatu masa di mana Allahumma salli ala Muhammad al-umam an tada'a alaikum al-umam, di mana akan datangnya bangsa-bangsa dari seluruh dunia. Allahumma salli ala Muhammad. Akan datang mengerumuni kamu bagaikan orang yang qas'atiha, orang yang makan duk kumun dalam hidangan mereka. Allahumma salli. Maka seorang sahabat pun bagi tahu kat Rasulullah. Allahumma salli Muhammad. Faqala qailun, berkata sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa min qillatin nahnu yaumi idzin. Allahumma salli Muhammad. Apakah dari kerana kami sedikit pada hari itu? Allahumma salli Muhammad. Nabi kata apa? Qala bal antum yaumi idzin katsir. Bahkan kamu pada hari itu, hari yang bangsa-bangsa daripada seluruh dunia ni datang kerumun dunia Islam, pada hari itu Nabi kata kamu ramai, bukan sikit. Walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sail. Tapi ramai kamu ini seperti mana, Allahumma salli pasir, seperti mana buih yang berada di lautan, seperti mana buih saja. Kamu banyak tapi macam buih. Wala yazi'annallahu min suduri aduwikum, dan Allah telah mencabut daripada hati-hati, Allahumma salli Muhammad, hati-hati musuh kamu perasaan rasa gerun kepada kamu. Allahumma salli Muhammad. Wala yaghfirannallahu fi qulubikum awwal alwahn, dan kata Nabi SAW, Allah pula mencampakkan ke dalam hati kamu penyakit wahan. Sahabat tanya, wa mal wahnu ya Rasulullah? Apa itu wahan ya Rasulullah? Nabi kata, hubbud dunya wa karahitul maut. Allahumma salli Muhammad. Hadis ni berkenaan dengan zaman kita. Kita tengah duduk di akhir zaman. Akhir zaman. Kita bukan duduk di akhir zaman lah ni. Akhir zaman. Maksud dia apa? Kita lah umat Nabi Muhammad yang banyak Nabi kata akan datang satu masa, nanti, akan berlaku sekian nanti satu masa. Masa yang Nabi sebut banyak dalam hadis akhir zaman, itulah masanya. Itu masa mana? Masa kita. Dan kita lah ni tengah duduk di akhir zaman dan hampir sangat dengan kiamat. Allahumma salli. Dan kita sebelum mainnya kiamat, kita sedang hampir dengan alamat kiamat al-kubra, alamat kiamat yang besar. Apa dia? Tak lambat lagi akan zuhur al-Imam Mahdi.
Allahumma salli. Kerana apa? Kerana tanda-tanda keluarnya hampir semuanya ada. Tinggal satu lagi saja, mati Raja Arab Saudi. Lepas tu akan bergaduhnya 3 orang, Allahumma salli Muhammad, daripada adik-beradik dia ataupun anak dia, Allahumma salli, ataupun saudara dia, kerabat dia, maksud dia, mereka akan bergaduh untuk bertengkar nak mengganti raja. Waktu itulah muncullah Imam Mahdi merampas tahta, Allahumma salli Muhammad, ada memimpin Arab. Ini dekat ha. Kita apalah, jadi kita nak tumpukan sini, bukan kita nak cerita Imam Mahdi. Okey, Allahumma salli. Nabi sebut dalam hadis ni akan datang satu masa, Allahumma salli Muhammad, akan mai bangsa-bangsa, kata Rasulullah, al-umam. Al-umam. Allahumma salli. Bangsa-bangsa ni mai buat apa? Dia berkerumun kamu. Siapa umat Islam? Siapa negara Islam? Negeri Islam. Bila depa mai kerumun kamu, Allahumma salli, depa ratah kamu, depa kerumun kamu seolah-olah meratah. Seperti mana orang yang makan dalam talam. Keliling, ada talam tengah, talam itulah umpama negara umat Islam dan umat Islam diperatah. Apa dimaksudkan oleh Rasulullah akan datang kepada kamu bangsa-bangsa, al-umam. Allahumma salli. Saya mengaji Allahumma salli hadis-hadis ini dengan di Yaman, Allahumma salli, dan ni tengah balik cuti, mengaji dengan Al-Habib Dr. Abu Bakar Al-Adni. Dia ini di antara ulama di Yaman sana yang mengkaji rahsia-rahsia hadis-hadis akhir zaman, Allahumma salli Muhammad. Dan Allahumma salli, ilmu akhir zaman dinamakan juga Allahumma salli Muhammad al-ilmu alamatus sa'ah ataupun al-ilmu fiqh tahawulat, ilmu alamat kiamat ataupun ilmu perubahan-perubahan zaman dan perubahan, Allahumma salli, perubahan generasi ataupun perubahan manusia, dan kajian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak apalah. Okey, apa yang dimaksudkan akan mai umam? Allah, kalau kita tengok yang ni Nabi bagi tahu jelas lah. Nabi tahu siapa yang akan mai rosakkan orang Islam dan negara Islam. Nabi tahu. Sebab tu Nabi sebut umam. Nabi tak sebut Yahudi, Nabi tak sebut Nasrani, Nabi tak sebut bangsa-bangsa tertentu, Nabi tak sebut nama-nama tertentu, tapi Nabi kata apa? Umam. Siapa umam di sini? Umam di sini diterjemahkan bangsa-bangsa. Umam. Kalau ummah bangsa, satu bangsa. Kalau umam, Allahumma salli, maksudnya bangsa-bangsa. Okey, siapa bangsa-bangsa ni? Allahumma salli. Depa itulah disebut oleh guru kami PBB. PBB. Kalau kita tengok nama PBB, nama depa, tengok bahasa Arab nama dia apa? Bukan bangsa-bangsa tu, nama Arab lainlah. Nama Arab apa? Al-Umam Muttahidah. Al-Umam Muttahidah. Apa maksud Al-Umam Muttahidah? Bangsa-bangsa bersatu. Okey, bila Nabi sebut yang akan mai kepada kamu umam, maksud apa? Nabi dah isyaratkan akan mai satu kumpulan, nama depa, kumpulan depa bangsa-bangsa. Apa itu? PBB. Ini Nabi sebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ulama kaji, kan saya pandai-pandai, ulama kaji. Okey. Dan tengok jelas lagi Nabi bagi tahu isyarat kepada kita apa? Depa mai, depa rumun kamu. Seperti mana Allahumma salli Muhammad, orang yang rumun ila qas'atiha. Rumun talam, rumun makanan nak makan. Maksud dia, Allah, ini ulama-ulama kita mengkaji, ulama-ulama di Yaman, mereka mengkaji hadis akhir zaman. Allah. Maksud dia bila kita tengok yang pertama nama depa Umam Muttahidah, bangsa-bangsa bersatu. Yang kedua, kita tengok lambang depa. Lambang PBB tu dia lambang bulat. Ulang, lambang bulat. Talam bulat ke petak? Talam. Talam bulat. Allah sana. Sama ada depa sedang ataupun depa tak sedang, atau sengaja depa nak tunjuk pada kita, kamilah yang rosakkan kamu. Wallahu alam. Sedang atau depa tak sedang, sebab depa pun mengkaji juga hadis-hadis akhir zaman. Jadi yang pertama bulat, macam Allah sana, talam dah. Yang kedua, tengok tepi tu ada macam daun. Bukan tak saja tu. Daun tu bentuk sama macam tangan. Maksud dia apa? Inilah tangan yang Nabi maksudkan, tangan yang kerumun, yang ratah umat Islam. Allahumma salli Muhammad. Cuba cek tengok Google. Tulis PBB punya logo, keluar lagi. Warna biru. Dan tengah tu dia ada tempat macam target tembok tu. Bawah dalam tu dia letak macam benua. Tu apa tu? Negara umat Islam. Allahumma salli. Memang dia tak letak tunjuk sah-sah Malaysia dan sebagainya, tapi yang itulah depa maksudkan, yang inilah negara umat Islam. Dan lebih jelas lagi maksud daripada Nabi Muhammad, depa duduk keliling untuk rosakkan kamu, hai umat Islam, negara-negara Islam, tanah-tanah orang Islam, anak-anak orang Islam. Lebih jelas lagi kata guru kami yang mulia, Allah, dia kata apa? Kamu tengok
Depa mesyuarat macam mana? PBB kalau mesyuarat dia keliling, dia duduk bulat. Lepas tu ada pula ada orang duduk tengah. Kenapa depa mesyuarat bulat macam tu? Kerana depa menganggap kita mesyuarat kita, meeting kita, perbincangan kita adalah memusnahkan Islam. Dan kami bayangkan Islam duduk tengah-tengah kami dan kami ratah depa. Inilah PBB punya kerja. Allahumma salli Muhammad. Dari dulu sampai kala ni, Allahumma salli, yang menghalaikan darah umat Islam, yang menghalaikan orang luar masuk ke negara umat Islam, rampas khazanah umat Islam, rosakkan umat Islam, PBB. Depa tak akan ambil tindakan kalau yang masuk tu adalah kumpulan depa. Depa tak akan kacau kalau yang masuk tu adalah orang depa. Seumpama Palestin. Palestin sampai kala ni tak selesai. Kenapa? Yang masuk ambil tanah Palestin tu siapa? Orang depa juga. Depa lah. Allah, tapi depa mengaku bahawa depa lah membela Allah Muhammad, dunia dan sebagainya, atas nama kemanusiaan dan sebagainya. Sebenarnya tidak. Ini kita lebih percaya daripada fatwa daripada hadis Nabi SAW tentang mereka. Bahkan kalau pakcik-pakcik ayah semua buka dalam Google, buka dalam peta yang paling terbaru sekali, mula 1 bulan 1 tahun 2020, peta dunia diupdate semula, dibuat semula untuk yang terbaru, untuk 2020. Dalam peta dunia yang terbaru tidak ada Palestin. Palestin tak ada dah dalam peta dunia, dan Palestin dah tak diiktiraf kewujudan dia. Mereka telah merampas Palestin secara total, seluruhnya. Cara apa? Menggunakan PBB dan juga Allahumma salli Muhammad, Amerika. Sebab apa? Sebab lebih kurang setahun ataupun 2 tahun lepas, Trump telah mengumumkan Baitul Maqdis tu ibu negara Israel. Diumum tu dulu. Dan tahun ni total tidak ada Palestin dalam peta dunia. Tak percaya, cek lah ni. Tak ada masalah apa, saya tak marah kalau buka. Cek, boleh cek tengok. Masuk Google tu, nama apa? Yang Allahumma salli Muhammad, yang kita duk cari peta dan sebagainya nak pergi sana sini tu. Tekan Palestin. Dia tak keluar Palestin, dia akan pergi ke Israel dan tak ada langsung nama Palestin. Seluruh negara Palestin tu dia tulis langsung Israel. Dulu ujung tu Israel. Kecil ya. Dan ni Israel macam tu. Tak saya tengok. Allahumma salli. Okey, jadi kita nak bincang hadis ni. Okey, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu akan mai nanti umam. Allahumma salli. Depa perancangan depa untuk mai ke negara Islam banyak sebab. Di antaranya Allahumma salli, untuk menjatuhkan khalifah Islam pada waktu dulu. Di antaranya untuk Allahumma salli, mengambil ataupun merampas khazanah-khazanah milik kita. Contoh dari Malaysia dulu banyak emas, walaupun banyak emas. Depa mai itu tujuan apa? Merosak, menjatuhkan khalifah, ambil khazanah kita, dan tujuan mereka yang ketiga yang besar adalah depa nak Allahumma salli Muhammad, depa nak tawan dan nak kuasai negara-negara umat Islam dengan cara mereka membuat sistem baru. Sistem apa? Sistem politik. Sistem pemerintahan yang baru. Allahumma salli. Depa buang sistem khalifah, sistem yang Islamik buang, letak sistem depa. Supaya depa boleh merosakkan dan boleh menguasai negara-negara umat Islam. Okey, tak apalah. Allahumma salli. Jadi kita nak ke hadis kita lagi. Jadi Nabi sebut apa? Allahumma salli. Depa mai kerumun kamu wahai umat Islam. Allahumma salli Muhammad. Depa mula mai kat kita bila? Kalau dekat Malaysia, dekat Nusantara 15-11. Lebih kurang tahun 15-11 tu. Tu awal depa mai kat kita. Depa mai kat kita dulu, baru depa pergi ke Saudi, belah tanah Arab. Lepas tanah Arab baru depa jatuhkan Turki. Kenapa? Karena kalau kita mengaji sejarah, dulu kita semua di bawah Osmania. Dan waktu tu negara Islam tak ada sempadan. Tak ada sempadan. Contoh kalaulah Allahumma negara Islam lain kena serang, okey, di Malaysia ni boleh hantar bala tentera pergi selamatkan negara umat Islam. Negara ni pula kena serang, kita boleh pergi tolong. Tak ada sempadan. Semua di bawah satu khalifah. Waktu tu khalifah zaman Osmania, khilafah Osmania. Okey. Kenapa depa jatuhkan Nusantara dulu? Paling awal sekali yang depa jatuhkan, depa rosakkan Nusantara. Kenapa? Karena Nusantara waktu tu di antara Allahumma tempat yang menjadi pelabuhan yang sangat besar di dunia ni. Pertama. Yang kedua, Nusantara tempat kita ni di antara tempat yang paling banyak kekayaan. Allahumma. Kekayaan apa ni? Emas, biji timah dan lain-lain lagi. Allahumma. Yang kedua, yang seterusnya, kenapa kita dulu? Kerana dalam sejarah, kalau umat Islam kena serang di mana-mana negara, mana-mana negeri, Allah, Aceh ataupun kita Kesultanan Melaka dan sebagainya, kita lah yang akan menghantar kapal-kapal perang dan berperang dengan
menghalau penjajah-penjajah yang masuk ke negara umat Islam. Mereka mengkaji tentang orang Melayu, tentang Nusantara. Akhirnya mereka buat kesimpulan, kita kena rosakkan dan jatuhkan dulu orang Melayu ataupun Nusantara. Supaya kalau kita jatuhkan ibu nanti, tak ada pertolongan mai. Ibu apa? Sana Osmaniyah. Bila Nusantara jatuh, bila Nusantara jatuh, Sultan Melaka dan sebagainya jatuh, waktu itulah mereka mula menjatuhkan Saudi, ataupun menjatuhkan, waktu itu bukan Saudi lagi, tanah Hijaz ataupun negara Arab waktu itu. Lepas itu baru daripada Arab, British pakat dengan Bani Saud yang merintah lah ni, pakat mereka ni untuk menjatuhkan Khalifah Osmaniyah waktu itu, Syarif Hussein, kalau tak salah nama dia, Syarif Hussein, untuk menjatuhkan dia yang merintah Mekah dan Madinah. Allahumma salli Muhammad. Ahli Sunnah wal Jamaah. Dia pakat dengan British, jatuhkan. Mereka ni adalah orang Badui. Tak apa. Lepas jatuh pula tanah Arab, dah jatuh, dah lemah, baru last sekali mereka menyerang, mereka menjatuhkan Turki Osmaniyah. Itu last sekali 1924. Ini perancangan mereka. Yang ini telah dimaksudkan oleh Rasulullah, mereka main hancurkan kita. Mereka main musnahkan kita. Bahkan mereka pecah negara-negara umat Islam. Petani dan sebagainya dulu belah kita, tanah kita. Tapi dipecahkan, masuk bahagi, mereka bahagi. Mereka masuk dan mereka bahagi-bahagikan tanah-tanah umat Islam. Allahumma salli. Dulu Itali, apa dia lagi? Allahumma salli. Greece, Allahumma salli. Banyak lagi negara-negara di Eropah, Sepanyol dan sebagainya, itu semua tanah-tanah umat Islam. Juga umat Islam, mereka masuk rosakkan dan mereka pecah-pecahkan kita, tujuan untuk melemahkan kita. Okey, dan sebelum mereka balik, mereka meninggalkan sistem mereka. Sistem pendidikan mereka tinggal. Sistem pemerintahan mereka tinggal. Sistem jual beli riba mereka tinggal. Supaya apa? Supaya Allah dapat menghancurkan, melemahkan umat Islam dan menyebabkan umat Islam berperang sama dia. Dia tak akan reda kalau umat Islam bersatu dan juga berjuang untuk mempertahankan agama. Tak reda. Satu Nabi sebut hadis ni, tengok Nabi kata apa. Ini Nabi dah bagi tahu. Nabi kata apa? Bila depa rumun kamu, sahabat tanya, qala qailun, Allah, sahabat bertanya, tanya apa? Wahai Rasulullah, adakah kami sikit pada hari itu? Jumlah kami sikit ke depa boleh kuasai kami? Allahumma salli Muhammad. Nabi kata apa? Allahumma salli. Bal antum yaumi idzin katsirun. Bahkan kamu pada hari itu ramai. Maksudnya jumlah umat Islam ramai di seluruh dunia. Ramai. Allahumma salli. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah telah mencabut perasaan, Allahumma salli, rasa takut musuh kamu terhadap kamu. Maksudnya musuh dah tak takut pada umat Islam. Sebab kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana Allahumma salli, di dalam hati kamu telah tercampaknya satu penyakit, al-wahn. Allahumma salli. Para sahabat tanya, wahai Rasulullah, apa itu wahn? Wa ma wahn? Apa itu wahn? Nabi kata, hubbud dunya wa karahitul maut. Cinta dunia, takut mati. Okey. Allahumma salli. Kita ambil kesimpulan hadis ini. Berkaitan dengan musuh-musuh Islam, Allahumma salli, musuh-musuh umat Nabi Muhammad, Allahumma salli, menghancurkan umat Islam dan juga negara dia. Ini ada punca dia. Punca dia apa? Hubbud dunya wa karahitul maut. Cinta dunia, takut mati. Nabi sebut di last hadis. Kenapa? Nabi nak sebut punca kamu lemah pada hari itu. Walaupun kamu itu karutha isail, walaupun kamu itu ramai seumpama buih di lautan, ramai sungguh kamu, ramai, Allah SWT. Tapi buih ni apa buih? Kata guru kami, buih ni maksud dia apa? Lemah. Bismillahirrahmanirrahim. Minum. Apa maksud buih? Buih walaupun banyak, tapi buih itu mudah pecah. Buih itu tak tahan lama. Maksudnya apa? Buih ni benda yang lemah. Maksudnya waktu tu kamu lemah, kata Rasulullah, walaupun kamu ramai. Kenapa? Yang pertama, kamu cinta dunia. Yang kedua, kamu takut mati. Sebab itu, Allah SWT, bila musuh-musuh Islam mengkaji berkenaan dengan hadis-hadis akhir zaman, mereka tahu punca kelemahan umat Islam adalah cinta dunia, takut mati. Maka mereka menanam kepada negara-negara umat Islam, dalam pemikiran umat Islam, tanamkan apa? Tanamkan cinta dunia, takut mati. Allah SWT, cinta dunia, takut mati. Allah SWT. Nabi bagi tahu pada kita supaya Nabi suruh kita berhati-hati dengan penyakit ni. Supaya Nabi nak kita sentiasa menjaga hati dan membersihkan hati dengan mengaji, beramal kerana Allah Subhanahu Wa Taala dan sebagainya, zikir, Quran dan sebagainya. Tapi yang ni pandangan Nabi Muhammad. Yang ni tujuan Nabi Muhammad menyampaikan hadis. Adapun musuh Islam pula, mereka memandang hadis sebaliknya. Macam mana? Mereka mencari apa punca-punca kelemahan umat supaya mereka boleh menghancurkan.
Tapi jangan takut kerana Nabi dah bagi tahu punca dia. Dan Nabi bagi tahu macam mana nak sembuh dalam hadis yang lain. Macam mana kita nak sembuhkan penyakit-penyakit yang dimaksudkan oleh Rasulullah. Tapi musuh Islam mengkaji hadis Nabi Muhammad bukan nak kebaikan untuk kita, tapi mencari punca kelemahan. Okey. Jadi, Allahumma salli. Mari kita tengok apa yang dia buat pada kita. Allahumma salli. Apa yang dia buat? Allahumma salli Muhammad. Law ni di zaman kita tengok kerosakan telah berlaku dalam sistem pendidikan. Siapa yang rosakkan dia? Yang ni dah disebut al-umam. Mereka yang pernah mai dulu di tanah-tanah umat Islam dan mereka meninggalkan fahaman dan juga ideologi mereka. Allahumma salli Muhammad. Okey, yang pertama sekali kita ambil sistem pendidikan. Ini semua berkenaan dengan pengkajian hadis akhir zaman. Allah, supaya saya sampaikan supaya kita pakat nampak benda ni jelas di depan mata kita, walaupun kita dah tahu pun, tapi nak nampak jelas yang Nabi dah pesan pada kita. Sayangnya Nabi pada umat akhir zaman sampai pesan habis. Yang kedua, kita nak sama-sama membuat persediaan. Kerana apa? Sehari dua lagi akan datang cabaran lebih dahsyat lagi pada hari ini. Lebih dahsyat lagi daripada hari ini yang kita duk hadapi sehari-hari. Lebih dahsyat lagi. Kerana Nabi sebut, Allahumma salli, nanti akan datang satu masa, Allahumma salli, yang mana esok itu, hari seterusnya itu lebih buruk keadaannya daripada hari yang sebelumnya. Fitnah waktu tu sangat dahsyat. Sampai waktu tu kata Rasulullah, kamu dah tak sempat nak amal. Sampai Nabi kata apa? Badiru bil a'mal, segeralah kamu beramal sebelum fitanan, sebelum datang, Allahumma salli Muhammad, fitnah ka qita'il laili muslim, sebelum datangnya fitnah, iaitu keburukan ataupun ujian, musibah waktu tu, yang mana musibah ataupun fitnah itu seumpama malam yang gelap gelita. Maksud malam gelap gelita, maksud dia bila matahari turun, gelap tu akan pergi dekat mana saja tempat. Maksud dia fitnah akan masuk pada semua tempat, pada semua rumah dan pada semua diri umat Islam akan datang fitnah ni. Dan Nabi bagi tahu cara nak selamatkan nanti di akhir kuliah kita, insya-Allah. Allahumma salli Muhammad. Okey, jadi Allahumma salli Muhammad, tengok. Yang pertama sekali sistem pendidikan. Kerosakan pertama yang berlaku dalam umat Islam adalah sistem pendidikan. Siapa bagi tahu? Nabi Muhammad, As-Sadiqul Masduq. Allahumma salli Muhammad. Nabi kata apa? Waktu mana Jibril alaihi salam mai jumpa Rasulullah, belaga lutut dengan lutut. Waktu tu dia tanya 4 perkara. Yang pertama, akhbirni anil Islam. Ini hadis Jibril ataupun dinamakan oleh ulama Ummul Hadis. Ummu ada 2. Dalam Quran, Ummul Kitab surah Al-Fatihah. Dalam ilmu hadis, dalam banyak-banyak hadis dia ada Ummul Hadis. Ibu segala hadis apa? Hadis Jibril, Ummul Hadis. Allahumma salli. Hadis iaitu kita selalu baca dalam Arba'in Nawawiyah dan lain-lain kitab lagi. Okey, mai Jibril di ringkasan ni. Allahumma salli. Kalau kita nak bahas memang panjang, saya nak ambil yang poin-poin saja. Allahumma salli Muhammad. Yang pertama, bila Jibril mai, Allahumma salli. Sebelum tu sahabat tak tahu pun kata ni Jibril, sebab Allahumma salli, kami melihat, kata para sahabat, Allah ittala alaina rajulun syadidun thiyabi. Allahumma salli. Jadi Allahumma salli, muncul waktu kana kami duduk dengan Rasulullah, muncul di kalangan kami ni, kami nampak muncul seorang lelaki yang baju dia putih sangat. Allahumma salli. Dan rambut dia pula hitam pekat. Allahumma salli Muhammad. Dan kami tidak nampak min atharis safari, dan kami tak nampak bekas-bekas tanda dia orang musafir mai pada jauh. Sebab kalau orang musafir mai pada padang pasir akan nampak debu habis. Allahumma salli Muhammad. Dia mai terus jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mai terus dia duduk depan Nabi Muhammad. Terus dia tanya, akhbirni anil Islam. Bagi tahu pada aku, ni bahasa Kedah kan? Khabarkan itu, bagi tahu pada aku tentang Islam. Nabi kata, anta syahada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, sampai 5 rukun Islam. Ringkas. Lepas tu tanya lagi. Duduk rapat. Semua sahabat terkejut tengok. Apa dia ni mai-mai tanya terus. Bila Nabi sebut tentang 5 rukun Islam tu, dia kata apa? Sadaqta. Lagi sahabat pelik. Dia kata apa? Kamu benar. Peliklah, kenapa? Dia tanya, dia pula benarkan. Pelik ni. Sebab selalunya orang tanya, orang tak tahu. Contohlah, ustaz, tok guru habis mengajar, dia kata apa? Ada soalan tak? Kita angkat tangan. Ustaz, apa hukum dia? Allahumma salli Muhammad, kita pakai baju putih contoh. Apa hukum dia kita pakai baju putih? Allahumma salli. Ustaz tu kata sunnah ataupun sunat hukum dia. Sadaqta, benar wahai kamu wahai ustaz. Ni kan pelik. Dia tanya, dia kata benar pula. Maksudnya dia tahu dah jawapan. Allahumma salli. Ni sahabat pelik. Dia ni pelik ni. Lepas tu dia kata lagi, akhbirni anil iman. Bagi tahu pada aku tentang iman. An tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir, sampai habis 6 rukun iman.
Dia tanya lagi. Lepas tu dia kata, sadaqta, benar kamu. Allahumma salli. Dia tanya lagi, akhbirni anil ihsan. Bagi tahu pada aku tentang ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Allahumma salli. Nabi sebut tentang ihsan. Okey, betul tanya lagi. Dia tanya apa? Akhbirni anis sa'ah. Ini poin kita. Awal itu kita tak ambil sebab kita selalu dengar dah. Dr. Guru banyak bahas. Yang ni kita nak bahaskan, dan inilah ulama zaman dah ni tengah bahaskan tentang yang keempat ni. Akhbirni anis sa'ah. Bagi tahu pada aku bila kiamat. Tentang kiamat maksudnya bila kiamat. Nabi kata apa? Yang tanya itu lebih tahu daripada yang ditanya. Kamu lebih tahu pada aku lah. Maksud dia. Allahumma salli. Dia tak berhenti kat situ, dia kata apa? Akhbirni an amaratiha. Ini poin kita. Khabarkan kepada aku apa tanda-tanda kiamat. Allahumma salli. Nabi kata apa? Allahumma salli Muhammad. Antalidal amatu rabbataha. Apabila kamu lihat seorang ibu melahirkan tuannya. Wa antal hufatal urata al'alata ri'a asya'i yatatawwaluna fil bunyan. Yang kedua Nabi kata kamu tengok seorang yang berkaki ayam, hufata kaki ayam. Allahumma salli. Dia pakai baju cukup-cukup tutup aurat, lutut sampai pusat. Dia pula ri'a asya'i, mengembala kambing. Maksudnya duduk di pendalaman mengembala kambing. Allahumma salli. Orang Badui. Dan depa buat apa? Depa ni nanti di akhir zaman yatatawwaluna fil bunyan, berlumba-lumba membina bangunan-bangunan tinggi pencakar langit. Okey, tengok. Allahumma salli. Berkenaan dengan hadis ni, ulama menyimpulkan hadis ni menerangkan tentang rukun agama. Kerana bila Jibril balik, beberapa hari lepas tu, Sayyidina Umar mai tanya Rasulullah, "Wahai Rasulullah, siapa yang mai dalam majlis kita hari tu?" Nabi kata apa? "Innahu Jibril." Dia itulah Jibril. Atakum yu'allimakum dinakum. Itulah Jibril, dia datang untuk mengajarkan kamu tentang agama kamu. Maksud dia apa? Nabi sebut 4 perkara ni yang dia tanya ni, ini agama. Rukun agama ada 3. Ini ulama dulu. Ulama terdahulu menyebut rukun agama ada 3. Tapi ulama muasirin, ulama zaman kita menambah lagi satu rukun, iaitu rukun agama ada 4. Ar-ruknun ar-rabi'. Rukun ada 4. Yang pertama rukun Islam, yang dipanggil rukun agama. Ada 5. Rukun agama yang kedua, rukun iman ada 6. Rukun agama yang ketiga, ihsan ada 2. Musyahadah dan muraqabah. Allahumma salli Muhammad. Yang keempat, rukun kiamat, iaitu rukun alamat kiamat. Apa dia? Ada 2 juga. Macam ihsan juga ada 2. Apa dia? Antalidal amatu rabbataha, dan juga yang tadi satu lagi. Allahumma salli Muhammad. Okey. Jadi Allahumma salli Muhammad. Apa yang dimaksudkan dengan rukun agama? 4 ni wajib mengaji, wajib beramal. 4 ni wajib mengaji, talaqi, dan wajib beramal. Apa dia? Islam, iman, ihsan. Allahumma salli Muhammad. Yang keempat, alamatus sa'ah. Kenapa alamatus sa'ah saya kata kena mengaji dan kena beramal? Kita kata alamat kiamat apa? Nak amal apa? Sebab dalam hadis-hadis berkenaan dengan akhir zaman, Nabi bagi tahu cara macam mana nak selamat, dan Nabi bagi tahu tentang penyakit-penyakit, hal masalah yang berlaku di akhir zaman. Kata ulama, Allah, siapa yang mengaji 3 ilmu ni, Islam, iman, ihsan, tauhid, fiqh, tauhid, tasawuf, tapi tak mengaji ilmu tentang fitnah akhir zaman dan apa itu bahaya-bahaya akhir zaman dan cara nak selamat daripada dia, maka kata ulama, Allah SWT, kata Al-Habib Dr. Abu Bakar Al-Adani, kata dia apa? Siapa yang tak mengaji yang keempat, rukun yang keempat, walaupun dia pandai 3 ilmu ni, dia beramal, tapi dia akan terjatuh juga dalam fitnah. Sebab dia tak perasan apa itu fitnah. Berapa ramai orang lah ni ilmu tauhid pandai, tasawuf pandai, fiqh pandai, mayang tak tinggal, tapi bila berlaku fitnah, bila berlaku satu isu dalam negara ataupun dalam masyarakat, dia dah mula komen, dia dah mula cakap, dia dah mula masuk dalam fitnah. Bahkan tak kurang juga yang pandai 3 ilmu ni mencaci ulama, mencaci umat Islam, mengkafirkan orang, menghukum, menghina. Kenapa? Tak mengaji yang mana yang keempat ni, macam mana nak selamat. 3 ni untuk diri kita, untuk diri kita fardhu ain. Yang keempat ni fardhul waqti. Apa itu fardhul waqti? Bila sampai waktu dia, wajib kita mengaji ilmu ni. Apa? Ilmu tentang fitnah-fitnah ataupun alamat-alamat kiamat yang berlaku di zaman kita, dan cara untuk menyelamatkan dia. 4 ilmu. Allah, yang 3 ilmu fardhu ain, yang keempat fardhul waqti. Okey, yang lain fardhu kifayah. Allah SWT. Okey, jadi Allah SWT. Mari kita bincang ilmu yang keempat ni. Allah SWT. Okey, jadi bila Nabi sebut tentang
kamu lemah waktu tu, kamu dikuasai oleh musuh kamu, dan pada hari itu, iaitu pada hari inilah, kamu hilang rasa takut dalam musuh kamu kepada kamu kerana apa? Dua perkara, cinta dunia, takut mati. Dia zaman dulu, zaman Rasulullah, Nabi kata apa? Allah beri kelebihan, tak macam Nabi-Nabi terdahulu dapat. Di antara yang Allah bagi khusus kepada aku apa? Azan dulu. Allahumma salli ala Muhammad. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Wala haula wala quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Wala haula wala quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الصلاة. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. Allahumma salli ala Muhammad. Okey. Allahumma salli ala Muhammad. Yang pertama sekali, musuh-musuh Islam merosakkan adalah sistem pendidikan. Dia usaha buat satu sistem pendidikan yang menyebabkan hati-hati anak umat Islam cinta dunia. Kerana dia tahu cinta dunia akan merosakkan dan melemahkan umat Islam. Allahumma salli. Sebelum tu kita nak cerita Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ni, Nabi kata apa? Allah kurniakan kepada aku, Allahumma salli Muhammad, sebelum sampainya tentera Islam ke medan perang selama 2 bulan. 2 bulan sebelum sampai ke medan perang, di zaman Nabi lah dengan sahabat, Nabi kata apa? Allah telah masukkan kegerunan dalam hati musuh.
Zaman Nabi dulu, musuh takut sungguh dengan Islam. Allah takut sangat dengan umat Islam. Sampai kata Nabi Muhammad, 2 bulan baru duduk berjalan pergi. 2 bulan lagi baru sampai. Dia dengar dah. Berita kata 2 bulan lagi tentera Islam akan sampai. Allah, para sahabat Nabi Muhammad semua kecut, gerun. Itu haibah yang Allah letak dalam hati mereka musuh-musuh Islam kepada orang Islam. Allah. Tapi akhir zaman Allah mencabutnya. Tapi bukan Allah cabut terus. Nanti Allah akan masukkan balik dalam hati mereka takut dan gerun pada umat Islam. Kenapa? Tak lambat lagi umat Islam akan kembali hebat dan akan menguasai dunia. Ini berita daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Tak apalah, jadi yang pertama diperosakkan sistem pendidikan. Siapa yang beritahu tentang kerosakan sistem pendidikan yang pertama sekali berlaku? Nabi Muhammad. Nabi kata apa? Alamat kiamat itu antalidal amatu rabbataha. Kamu lihat, kamu akan tengok nanti seorang ibu lahirkan tuan dia. Apa maksud dia? Berlaku 2 kerosakan. Dalam satu kataan Nabi Muhammad ni, berlaku 2 kerosakan kata ulama yang kaji hadis akhir zaman. Yang pertama, kerosakan al-ilmu, kerosakan ilmu. Yang kedua, kerosakan berlaku dari segi al-i'tiqad. Yang pertama ilmu, yang kedua i'tiqad. Apa maksud Nabi ibu melahirkan tuannya? Allahumma salli Muhammad, banyak maksud. Di antaranya Allahumma salli Muhammad, yang pertama sekali, Allahumma salli, yang kita selalu tengok di akhir zaman nanti akan banyak anak derhaka. Bukan takat derhaka, anak-anak di akhir zaman akan jadi tuan kepada mak ayah mereka. Contoh, Allahumma salli Muhammad, anak-anak lah ni banyaklah masuk dalam berita. Bila minta dekat mak duit, dekat ayah duit, ayah tak bagi, pukul mak ayah sampai mak ayah bagi. Allahumma salli. Tuan ni apa? Tuan ni dia boleh buat apa saja pada orang bawah dia. Itu tuan. Itu yang pertama. Yang kedua, ada pula orang zaman lah ni, Allahumma salli, yang bila dia dapat anak, dia dah kahwin, dia hantar anak-anak duduk dengan mak dia. Lepas tu dia habang dengan mak dia. Mak, anak saya jangan bagi makan anak ni, jangan buat macam ni, time ni buat macam ni. Mak dia pun ya. Allahumma salli. Mak jangan buat benda yang tak kena, yang saya abang ni jangan. Oh, dia arah mak dia. Sampai mak dia ni kalau tersilap jaga cucu dia sikit, cucu anak ni tersilap sikit, anak tu jadi demam ke, muntah ke apa itu, mak dia kena maki hamun dengan anak dia sendiri. Saya mak dia tunduk, minta maaf dah, mak tak sengaja, mak tak teriak mak dia. Siapa tuan dia ni? Anak-anak di tuan. Di antaranya lagi, di akhir zaman ini, ibu dan ayah tak berani nak lawan anak-anak. Akhir zaman berlaku. Dulu anak tak berani lawan mak ayah, tapi Nabi dah bagi tahu di akhir zaman ayah dan ibu tak berani lawan cakap anak. Contoh baru ni, ada saya mengaji, tok guru saya bagi tahu, dia kata ada seorang orang kuliah, main kuliah selalu, dia panggil kenuri, dia pun pergi lah, ustaz saya pergi lah. Bila pipi kuliah, bila pipi kenuri dia tengok lagu baik punya, Hindustan lah apa semua, lagu-lagu yang tak elok lah, yang haram kalau kita dengar. Adapun nasyid dan sebagainya, lagu-lagu yang baik silakan boleh, harus. Jadi lagu yang maksudnya yang tak elok lah, dia pun bagi tahu lah kat anak murid dia ni, lagu baik punya ni, dia tahu, Allah senang, apa ni lagu ni maksud dia, kenuri buat macam ni ada unsur maksiat lah. Dia kata apa nak buat macam mana ustaz? Anak saya tak boleh kata apa. Akhir zaman. Akhir zaman mak ayah ni sampai tunduk ke anak, sampai dia kata apa? Tak boleh nak kata apa sebab anak saya nak macam tu. Akhir zaman. Akhir zaman Nabi dah bagi tahu ibu melahirkan tuan dia. Maksud dia dalam rumah anak-anak akan jadi tuan, akan jadi raja, dan mereka akan menghina dan mendahakai pada mak ayah mereka. Berlaku dah lah ni. Kenapa berlaku yang ni? Kerana di sebalik ini kerosakan telah berlaku dalam sistem pendidikan dan juga i'tiqad dalam menuntut ilmu. Ini hadis. Kenapa jadi anak dahaka banyaklah ni? Kenapa ibu dan ayah tak boleh kontrol anak-anak mereka lah ni? Kenapa zaman macam ni? Sampai ada setengah mak ayah ikut cakap anak yang kecil tu. Anak kata apa? Mak nak main game? Bagi. Bila mak dia kata main banyak-banyak sangat bateri habis, nak juga, dia teriak, mak dia kena bagi. Turut semua. Sampai Nabi kata hadis, ada hadis Nabi kata apa? Di akhir zaman nanti orang akan jadikan budak-budak sebagai pemimpin. Mereka akan ambil sibian, budak-budak di pemimpin. Maksudnya apa? Zaman lah ni orang tua ikut budak-budak. Orang tua dengar cakap budak-budak. Padahal orang yang tua ilmu dia, ada pengalaman, Allah ada akhlak dan lebih baik pemikiran daripada budak-budak. Patutnya budak-budak kena ikut dia. Akhir zaman ramai orang tua-tua dan orang bijak pandai ikut orang bodoh. Ikut orang bodoh. Ataupun ikut orang yang lebih budak, itu orang yang muda ataupun budak. Allahumma salli Muhammad. Muda dari segi ilmu, muda dari segi pengalaman, Allahumma salli, muda dari segi pemikiran, singkat pemikiran, tapi orang ikut. Okey, tak apalah, balik pada tadi. Kenapa berlakunya anak derhaka dan berlakunya anak menjadi tuan dalam rumah?
kerana rosak sistem pendidikan dan puncanya mak ayah. Saya bukan nak marah, nak salahkan orang Masjid An-Najah tak. Ini kajian hadis Nabi SAW. Tak. Kita cuma nak beritahu tentang hal umat. Okey, jadi contoh kita tengok. Zaman dulu, mak ayah ni akan didik anak-anak dia adab yang pertama, yang kedua agama di rumah masing-masing. Dulu kita ni boleh baca Quran, mak ayah kita ajak. Lah ni ada mak ayah yang ajak anak dia Quran, jarang. Kenapa? Allah, sistem pendidikan dah rosak. Sistem pendidikan yang penjajah tinggal mengutamakan dunia, pangkat, kemewahan semata-mata, agama dan akhlak sebelah tepi. Akhirnya ni yang berlaku lah ni, apa dia? Yang pertama, zaman lah ni mak ayah dah tak didik anak mereka. Yang pertama adab, yang kedua agama. Dulu kita kalau nak jalan depan mak ayah kita, jalan macam tu, mak kata apa? Hoi, tunduk depan orang tua-tua. Kita pun tunduk. Kita minum diri, mak ayah kata apa? Duduk, apa ni minum diri, syaitan. Kita pun, zaman lah ni mak dan ayah dah tak peduli hal anak mereka. Adabkah, tak adabkah, kurang ajakkah, banyak ajakkah, tak peduli dah. Bahkan zaman lah ni mak ayah terlampau sibuk kerja cari kemewahan dunia. Bila mereka tak mau peduli anak mereka, tak mau anak mereka tanya banyak-banyak mereka, menyusahkan mereka beli handphone bagi. Bila mereka tak larat, mereka balik rumah tak larat, bagi ke anak handphone, mereka tidur. Akhirnya yang mendidik anak tu, yang mendidik anak-anak akhir zaman adalah handphone mereka, gadget, ataupun game dan juga filem-filem yang ada dalam ni lah mendidik harian mereka. Ni berlaku lah ni, berlaku. Bila yang ni mendidik mereka, itulah dimaksudkan oleh Rasulullah, rosaknya sistem pendidikan di akhir zaman. Maksud dia apa? Kalau mak ayah didik, yang pertama sekali yang timbul hati anak ni apa? Sayang pada mak ayah dia. Kenapa? Dia nampak mak ayah dia bagi kebaikan. Yang pertama. Yang kedua, kalau mak ayah sendiri didik anak-anak tu, dia tak biar anak dia macam tu saja, anak ni dia akan tumbuh dengan jati diri yang kuat dan dengan adab, dengan sayang pada agama, dengan penuh adab. Okey, Allahumma salli Muhammad. Dan dia akan jadi orang yang respect pada mak ayah dia. Kenapa? Ini orang yang mengajakkan dia. Ini orang yang selalu tegur dia. Jadi dia akan sentiasa tunduk. Allahumma salli. Tapi sebaliknya berlaku. Bila akhir zaman orang bagi handphone pada anak-anak, apa akan berlaku? Yang berlaku adalah anak-anak akan menjadi ganas, yang kedua akan jadi dahaka dan pemarah pada mak ayah dia. Kenapa? Kerana Allahumma salli, pendidikan dalam handphone contoh game. Allahumma salli. Ni ulama-ulama di Yaman, depa kaji sampai buat video kami tengok. Buah hadis Nabi, ini video. Nabi nyata, Nabi kata, ini kerosakan yang berlaku dan kita kena ubah buat sekian. Okey, jadi Allahumma salli Muhammad, bila bagi game, contoh game lah ni, yang pertama sekali game lah ni banyak berkenaan dengan pembunuhan dan juga perang, tembak-tembak. Apa yang ada di sebalik tembak-menembak dalam game? Kenapa mereka buat game banyak tembak-menembak? Siapa buat? Puak-puak musuh Islam yang nak rosakkan anak-anak orang Islam supaya mereka bercita-cita untuk mengubah takdir, supaya Islam tak akan menguasai dunia di akhir zaman, supaya tidak muncul Mahdi, supaya tidak muncul pemimpin-pemimpin yang hebat, supaya tak muncul tentera-tentera Islam yang hebat. Ini tujuan mereka. Rosakkan dulu anak orang Islam. Sebab bila anak-anak orang Islam rosak, rumah-rumah tarbiyah di rumah rosak, masyarakat akan rosak. Bila masyarakat rosak, negara rosak. Ini punca rumah, punca pendidikan di rumah. Okey, jadi bila dia main game lawan-lawan, apa di sebalik tujuan mereka buat game macam ni? Untuk mendidik hati anak ni yang pertama jadi keras. Yang kedua, Allahumma didik anak ni menjadi ganas. Keras, ganas. Sampai tak kurang juga lah ni video-video kita tengok, seorang abang pukul adik dia, buat wrestling kat adik dia, pukul adik dan sebagainya. Tak kurang juga anak-anak pukul mak ayah dia. Anak-anak sama anak-anak bertumbuk sama dia. Kenapa? Dididik oleh game. Mak ayah dulu didik kita ni dengan penuh kasih sayang. Abang respect adik, adik respect abang. Makan satu pinggan, minum satu gelas lah apa semua, mandi sekali apa semua. Didik kasih sayang. Didik abang tolong adik, adik tolong abang. Lah ni tak, abang mak dia bagi handphone, adik nak bagi handphone, hampa main sama mak. Aku tak tahu, aku tak larat, aku kerja esok. Mana buat apa? Janji aku tenang nak rehat, esok aku nak pergi kerja. Main lepas sampai 2-3 pagi. Akhirnya tumbuhlah budak-budak ni di rumah-rumah orang Islam. Yang pertama, teroris, penganas. Sebab itulah, bila yang ni dah berjaya, bila hati anak-anak orang Islam dah ada sifat ganas, maka barulah Amerika dan juga konco-konco dia mencipta satu kumpulan yang membawa fahaman teroris. Dan mereka ni lah yang join masuk teroris. Akhirnya, siapa yang mereka bunuh? Kumpulan teroris yang nama mereka Islam,
nak memperjuangkan Al-Quran dan Sunnah. Siapa dia bunuh di negara umat Islam lah ni, di negara Arab? Saya duduk di Yaman, saya tahu. Dia bunuh siapa? Dia bunuh umat Islam. Dengan fahaman umat Islam dah kafir, dah sesat, kita kena bunuh. Kita jangan biar sesat ini merebak di seluruh dunia, kita kena bunuh umat Islam. Di masjid-masjid masuk tembak sampai kata Allahu Akbar, Allahu Akbar, bom umat Islam. Berlaku tanah Arab. Alhamdulillah di Malaysia mereka cuba nak buat macam tu, tapi belum jadi lagi. Alhamdulillah. Kenapa? Ada sebab. Kerana Nabi dah beritahu kebangkitan Islam di akhir zaman daripada timur. Ni saya bang terang pada malam ni. Timur ni siapa? Ni bukan saya pandai-pandai kaji, ulama Yaman kaji. Ulama di Yaman sana kaji Quran dan hadis. Dia berkata apa? Kamulah wahai orang Nusantara, Malaysia, Indonesia, Brunei dan semuanya, kamulah akan memenangkan Islam. Dan Islam akan bangkit di tempat kamu, maka jagalah masyarakat dan juga umat Islam di tempat kamu. Selalu dia pesan sana, duduk sana. Sebab tu kita tengok ulama-ulama negara Arab tak putih-putih main Malaysia, main Indonesia, main tempat kita. Kenapa? Nak bina kekuatan di sini. Kenapa? Isyarat Rasulullah kebangkitan Islam nanti di timur. Allah. Kenapa timur yang akan bangkit? Kenapa kita akan bangkit? Karena negara Arab dah jatuh. Turki pun dah tak akan nak bangun dah. Allahumma salli. Barat ataupun Timur Tengah, iaitu negara umat Islam di negara Arab khususnya, dah tak boleh bangkit. Islam dah tak boleh bangkit di sana. Kenapa? Ni ulama kaji kan, saya pandai-pandai. Kerana umat Islam sekarang lah ni tengah perang sama-sama ada di negara umat Islam sendiri di tanah Arab. Hanya satu tempat yang majoriti umat Islam di dunia ni, iaitu Melayu. Yang pertama Melayu, majoriti umat Islam ni Melayu yang pertama. Yang kedua, hanya satu tempat yang belum umat Islam berperang sama dia adalah Nusantara. Ini saja tempat dia. Yang lain umat Islam dah berperang sama-sama dia. Atas alasan kebenaran, atas alasan perjuangan, atas alasan kuasa, bunuh sama-sama dia. Yang masih selamat kita. Kenapa kita selamat? Kenapa kita orang musuh Islam ni, mereka cuba dah masuk dalam negara kita, masuk dalam sistem pendidikan, masuk dalam politik. Tujuan mereka apa? Satu saja tujuan mereka. Kan banyak pun. Nak pecah belahkan kita, nak bagi kita bunuh sama kita. Supaya mereka mudah kuasai kita. Yang ni Nabi sebut, ila qas'atiha. Mereka akan mai, mereka kerumun kita, mereka pecahkan kita, mereka akan bagi kita perang sama kita. Arab dah hancur. Kenapa? Negara Arab dah hancur. Kenapa? Perang sama-sama dia. Bukan Yahudi main serang dia tak. Bukan Amerika main serang dia tak serang. Mereka duduk belakang lah. Contoh, Saudi lah ni perang dengan Yaman. Alasannya apa? Syiah. Memang ada kabilah Syiah. Houthi memang ada, tapi dia satu kabilah saja. Tak logik dari 2014 sampai ke lah ni, tak logik. Kabilah tu, Syiah tu belum musnah lagi, tak logik. Kenapa? Setiap hari dia main bom orang Yaman. Ni, Arab Saudi main jet ni, lepas bom. Sebenarnya yang mati bukan orang Syiah. Yang mati siapa? Umat Islam, ahli sunnah jamaah kita semua. Saya yang bunuh mereka, orang Islam daripada Arab Saudi. Kenapa mereka bunuh orang Yaman lah ni? Yaman lah ni mereka sekat pelabuhan, mereka sekat sempadan, tak bagi makanan masuk pada orang Yaman. Sampai pakat berapa juta rakyat Yaman lah ni. Krisis dunia paling dahsyat lah ni, Allahumma salli Muhammad, adalah Yaman. Kenapa? Banyak, setiap 10 minit akan ada seorang budak mati di Yaman. Budak kecil. Kenapa? Tak dapat makanan. Saudi, rejim mereka tu sekat supaya makanan tak boleh masuk. Kenapa dia nak membunuh orang Yaman? Kerana mereka mengikut telunjuk Amerika. Kerana lah ni minyak di Saudi dah hampir nak habis. Mereka dah kaji di Yaman penuh dengan minyak. Yaman ni negara penuh dengan minyak. Minyak banyak sungguh. Tapi Yaman tak korek. Kenapa? Mereka tak ada teknologi dan tak ada kelebihan untuk korek. Tak ada, Allah SWT, tak cukup lah. Allah SWT kelengkapan untuk korek minyak mereka. Satu negara mereka paling miskin di dunia. Di antara miskin, antara termiskin di dunia, Yaman. Okay, jadi, kenapa mereka main bom sehari? Sampai 2-3 bulan lepas sebelum saya balik ke Malaysia, saya tengok berita. Berita apa? Satu bas sekolah bawa budak penuh dalam tu. Saudi dia main kat atas jet dia lepas bom. Habis mati budak-budak. Orang kata kenapa kau bom budak-budak lambai sekolah? Dia kata apa? Kami syak depa ni adalah penolong-penolong Houthi. Tak logik. Depa orang kampung. Allah sedar. Dan ni depa tengah bunuh orang Yaman. Kenapa? Untuk penghapusan etnik dan nak rampas dijajah tanah Yaman. Dan lah ni Yaman sebahagiannya telah dijajah oleh Saudi. Kalau kita pergi Yaman, mana ada kerajaan Yaman lah ni? Yang ada kerajaan Saudi di Yaman. Bila mereka kuasai itu tempat, mereka angkat, buat naik banner, buat naik, dia panggil apa? Iklan-iklan, semua gambar pemerintah mereka. Okey, mereka tawan untuk mengambil minyak. Daripada mana senjata tu diambil oleh Saudi untuk bom orang Islam Yaman? Dan daripada mana Houthi Syiah itu mengambil bom kelengkapan senjata, daripada mana mereka ambil? Dua-dua daripada yang satu juga.
Dua-dua Amerika support. Dan Amerika dia ada juga pakat dengan Iran. Walaupun kita tengok dari segi zahir depa bergaduh, tapi kita duduk Yaman kita tahu depa pakat. Pakat apa? Dua negara ni menjual senjata kepada umat Islam supaya umat Islam berbunuh sama depa, dan depa ni lah yang akan dapat Allahumma salli ala syek, minyak dan sebagainya, khazanah yang ada di negara umat Islam. Tak apalah, itu isu yang panjang. Sikit lagi saya nak ambil. Kita dah panjang. Allahumma salli. Okey, jadi itu di sana. Okey, jadi mereka buat game dan sebagainya tujuan untuk melahirkan teroris. Tapi kita ahli sunnah wal jamaah, kita pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, kita tak ada ajaran teroris dalam Islam yang kita pegang ni. Tok Guru yang duk mengajak ni, tak ada yang ajak kita jadi teroris, tak ada. Tak ada. Yang ajak kita jadi penganas bunuh sama Islam, tak ada. Okey ya. Allahumma salli. Okey, jadi ini yang betul ahli sunnah wal jamaah. Okey ya. Okey, jadi itu yang pertama. Yang kedua, filem-filem lah ni banyak tunjuk pasal keganasan juga, pembunuhan. Kenapa? Itu tujuan depa. Yang kedua, kalaupun budak tu dia tak tengok dalam handphone dia ni keganasan, dia akan tengok benda yang menaikkan syahwat. Banyak game lah ni ataupun filem-filem kartun lah ni, banyak perempuan cium lelaki, kalau love kartun seksi. Kenapa? Mereka cuba nak menanam dalam hati-hati anak-anak orang Islam syahwat pada perempuan, syahwat kepada dunia, supaya anak-anak orang Islam mereka tak boleh memperjuangkan Islam, tak boleh beramal dengan Islam, supaya kami boleh kuasai mereka. Ni mereka buat lama dah, ni ulama Yaman kaji apa mereka buat. Yang ketiga, kalaupun dia tak tengok yang jenis lawan-lawan, dia tak tengok yang jenis kartun yang syahwat, game yang syahwat, yang ketiga, anak-anak umat Islam ni mereka tengah sibuk sonok dengan sihir, magic. Okey, Harry Potter dan sebagainya. Apa tujuan lah ni? Banyak kisah-kisah sihir, tapi ahli sihir tu orang baik, kerana untuk meramaikan penyembah-penyembah syaitan dan untuk meramaikan orang belajar sihir. Kerana di antara alamat kiamat, Nabi SAW hadis, intasyara as-sihra was-sahara. Di antara alamat kiamat akan banyaknya sihir dan juga ahli sihir. Ramai orang belajar sihir. Kenapa? Kerana di dalam filem menunjukkan bahawa siapa pandai sihir boleh kuasai dunia. Siapa pandai sihir boleh kuasai perempuan. Siapa kuasai ilmu sihir boleh kuasai jawatan. Siapa kuasai sihir boleh kuasai dan boleh dapat apa yang dia nak. Inilah ad-dajjal. Inilah Allah, fahaman-fahaman dan juga ideologi Dajjal dah telah masuk dalam umat Islam. Allahumma salli Muhammad. Jadi kenapa mereka buat filem sihir banyak? Dan sihir tu hebat, nampak hebat. Kerana mereka nak anak-anak umat Islam belajar sihir dan dapatkan apa yang mereka nak. Contoh sihir ni boleh dapat perempuan. Contoh minyak dagu lah apa kan, itu sihir tu. Puja. Untuk apa? Tarik perempuan mai kat dia. Berlaku dah lah ni dalam kalangan masyarakat Islam, pakat duk pi kat bomo nak tarik perempuan mai kat dia. Berlaku tak? Yang ni ahli sihir. Ini ahli sihir. Ini ahli sihir dan orang yang menyebarkan sihir. Allah. Kenapa yang ni berlaku? Kerana pengaruh filem. Kerana pengaruh musuh-musuh Islam dalam kehidupan seharian kita. Ni dah berlaku dah. Depa tanam sejak budak tu kecil lagi, dalam TV, dalam filem, dalam kartun dan sebagainya. Akhirnya keluarlah tumbuhlah ni orang suka kepada sihir dan juga menyihir orang lain. Dia tengok nak rosakkan perniagaan orang tu, senang dia pergi jumpa ahli sihir tu. Senang kalau dia nak kawan tu jatuh jawatan, dia ambil jawatan tu, dia sihir orang tu. Zaman dah ni intasyara as-sihra was-sahara. Sihir dan juga ahli sihir banyak. Kenapa musuh Islam nak ramaikan sihir dan ahli sihir? Sebab Yahudi dan juga Amerika, orang yang Freemason dan sebagainya, mereka yakin mereka boleh kuasai dunia dengan sihir. Sebab itu mereka cuba ambil Baitul Maqdis, sebab di bawah Baitul Maqdis ada, mereka yakin ada kuil Sulaiman dan mereka dah siap korek dan siap dah bina. Dalam tu mereka yakin ada kitab di zaman Nabi Sulaiman, sihir paling hebat sekali, dan mereka nak kitab sihir tu untuk kuasai dunia dengan sihir. Kenapa? Kerana Dajjal adalah ahli sihir paling hebat. Ni sihir, ni perlawanan sihir di akhir zaman. Sebab tu kita ni kalau nak berjuang Islam di akhir zaman, tak cukup kita hanya pandai ilmu, pandai silat, pandai tak cukup, pandai main pedang tak cukup. Tak cukup. Kenapa? Siapa tak cukup? Dalam hadis Nabi dah bagi panduan. Kenapa? Peperangan dan juga perjuangan di akhir zaman bukan di antara zahir dan zahir, tapi di antara zahir dan batin sekali. Kita zahir ni apa? Kekuatan luaran. Kita kena ada kekuatan satu lagi, rohani. Rohani, roh, kekuatan zikir. Allah Muhammad, kekuatan dalaman. Kenapa? Nanti musuh Islam akan mai di zaman Al-Imam Mahdi, peperangan besar akan berlaku. Al-Malhamah Al-Kubra, kata Rasulullah. Perang besar akan berlaku. Yang tak perang dua tempat, kata Rasulullah. Tempat paling panas dan tempat paling sejuk. Dua tempat ni tak perang, yang lain semua perang. Kenapa?
Tu zaman kebangkitan Islam nanti. Tapi janganlah kita perang orang. Susah ada perang-perang cari sepasang orang. Tak. Nanti dia akan berlaku sendiri. Allah SWT akan berlaku sendiri. Bukan kita duk pergi cari gaduh orang, tak. Allah SWT nanti akan berlaku sendiri bila sampai waktu dia. Okey, jihad. Okey, jadi Allah SWT Muhammad. Jadi waktu tu di sebalik kafir, peperangan bukan zahir saja depa pakai. Depa pakai batin sekali. Batin depa bukan rohani. Batin depa bukan makrifah. Batin depa bukan hub, cinta pada Allah dan Rasul. Batin depa bukan itu. Batin depa apa? Ilmu sihir dan juga jin. Dajjal nanti akan keluar. Yang pertama sekali akan jadi tentera dia dan akan ikut dia 70,000 orang. Siapa 70,000 orang ni? Ulama kaji hadis tentang 70,000 orang ni. Kata ulama 70,000 orang ni adalah ahli sihir yang paling hebat sekali. Belakang Dajjal akan ada 70,000 ahli sihir yang paling hebat sekali. Mereka akan main, mereka lawan kita cara sihir. Kita pandai silat contoh, kekuatan dalaman tak ada, zikir dan sebagainya, kena sihir jatuh. Kita pandai main pedang, jatuh. Kenapa? Sihir. Sihir, sentau. Allah SWT. Zahir dan batin kena kuat. Satu Imam Mahdi, tentera dia itu semua awliya Allah Subhanahu Wa Taala, kekasih Tuhan semua. Orang yang hati penuh dengan cinta Allah dan Rasulnya. Okey. Jadi Allah SWT Muhammad. Okey, jadi di antara sihir Dajjal dan juga ahli dia, mereka boleh buat apa? Di antara disebut dalam hadis, Dajjal boleh sihir harta benda kita dan harta benda boleh keluar daripada rumah mai dekat dia. Contoh dia mai rumah kita, dia sihir harta kita. Ni makcik-makcik belakang ni, mah-mah barang-mah semua keluar ni. Cincin semua keluar sendiri. Sihir, dia pakai sihir. Jin lah tu, jin. Keluar duduk belakang Dajjal. Kita, kereta kita, handphone kita semua duduk belakang dia. Dia kata apa? Akulah Tuhan. Aku boleh ambil semua apa yang aku bagi pada kamu. Akulah bagi pada kamu. Aku boleh ambil balik, aku Tuhan. Ikut aku. Ngaku aku Tuhan. Siapa dalam hati dia ada cinta dunia, kasih pada harta benda dia waktu tu, dia akan ikut. Sebab tu dia tanamlah ni hubbud dunia, kasih pada dunia. Kita tanam macam mana ni? Rosakkan dulu sistem pendidikan. Allah SWT. Tapi siapa yang hafaz surah Al-Kahfi, hati dia penuh pada cinta pada Allah dan Rasul, dia tak akan ikut walaupun habis harta dia nanti. Sampai makanan pun tak ada nanti zaman Dajjal. Sahabat tanya, wahai Rasulullah, kami nak makan apa? Nabi kata, zikir. Subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, la ilallah, akan mengenyangkan kamu, kata Rasulullah. Tak apalah. Kita nak tutup dah. Jadi sistem pendidikan rosak. Allah SWT. Cara macam mana diperosakkan sistem pendidikan? Yang pertama sekali, kerosakan berlaku di rumah kita. Dah berubah dah tarbiyah di rumah. Yang pertama. Yang kedua, Allah SWT Muhammad, ibu ayah lah ni sibuk kerja. Akhirnya macam mana? Hantar anak kat pengasuh. Rosak juga sistem pendidikan dan tarbiyah. Kenapa? Anak-anak bagi orang mengasuh dari sejak kecil sampai besar. Akhirnya budak-budak ni akan hilang kasih sayang pada mak ayah mereka. Akan hilang. Kenapa? Yang didik mereka bukan mak ayah mereka. Bukan salah nak hantar orang pengasuh. Silakan, tak ada masalah apa. Tapi jangan lupa didiklah anak kita di rumah. Jangan serta-merta kepada pengasuh. Kalau pengasuh tu i'tiqad dia salah, budak ni i'tiqad salah. Kalau pengasuh tu tak baik, terjangkit juga pada budak ni tak baik. Apa lagi yang Nabi maksudkan rosak sistem pendidikan? Iaitulah ni orang mengaji hanya semata-mata mengutamakan ilmu dunia. Dan rosak juga i'tiqad. I'tiqad tu apa? Niat dalam menuntut ilmu. Mak ayah ni sebelum anak Nabi mengaji ni waktu sekolah rendah, dia pesan apa? Hang mengaji sungguh-sungguh, nanti hang dapat kerja besar. Hang jadi orang kaya. Orang semua boleh tunduk pada hang. Hang jadi bos. Hang akan hebat. Akhirnya budak ni dia niat macam tu. Dah lah mengaji tak ada asas agama dulu. Pengaji terus ilmu fardu kifayah, ilmu dunia tu. Tak fardu ain tak kuat. Akhirnya budak ni tumbuh dengan niat apa? Niat nak hebat, nak besar, nak mewah. Akhirnya bila anak ni dah dapat sijil tinggi, dia pandang mak ayah dia rendah. Akhirnya bila mak ayah dia kata apa? Hai anak, jangan buat macam ni. Dia kata apa? Mak tahu apa? Mak apa sijil? Saya ni PhD, saya ni doktor sekian-sekian. Mak duduk kampung ya, mak terus tegur saya lah. Akhirnya bila mak ayah dia sakit dan sebagainya, dia tak mau jaga, dia hantar pula orang tua. Kenapa? Aku pandai. Aku boleh menguruskan benda ni semua. Ada sampai saya pernah dengar, mak dia mati di rumah orang tua. Call dia. Boleh mai dah tengok mak dah meninggal dah ni. Minta maaf kepada abang, mak meninggal dah. Dia kata apa? Kamu uruslah. Urus semua, tak apa, saya sibuk kerja saya. Urus. Kenapa? Memandang dia orang besar, dia orang hebat, dia tinggi, dia mewah. Kenapa? Siapa tanam? Mak ayah dia tanam dulu. Sepatutnya hari ni umat akhir zaman kena tanam pada anak-anak apa? Hang pergi mengaji kena ingat, ini ilmu dari Allah, tak boleh sombong dengan siapa pun. Adaklah dengan guru hang, adaklah dengan kawan-kawan hang. Kenapa? Ilmu dari Allah, datang daripada Allah. Allah SWT. Yang kedua, bila hang berjaya menuntut ilmu, dapat sijil tinggi, hang kena tolong orang, khidmat pada orang Islam. Hang jangan hina siapa pun, hang jangan zalimi orang di bawah hang. Kalau hang ada pangkat nanti, hang buat Islam. Hang sebarkan Islam, sebarkan dakwah, tolong orang susah. Tak tanam itu, yang tanam apa? Hang besar, kereta besar hang nanti, rumah besar hang nanti,
rosak budak dengan i'tiqad yang salah di akhir zaman. Inilah Nabi telah sebut, ibu melahirkan anak dia. Maksudnya apa? Orang Islam di akhir zaman ni, mereka telah tersalah mendidik anak-anak. Akhirnya keluarlah dalam masyarakat kerosakan. Okey, jadi kenapa mereka rosakkan sistem pendidikan? Bila kita pergi ke sekolah, dia tak utamakan agama dan adab, akhlak Nabi Muhammad. Dia utamakan apa? Utamakan kejayaan akademik. Kita dua-dua kena mengaji lah, akademik kena mengaji, agama kena mengaji juga, fardu ain. Tapi dia ambil akademik saja, akhirnya apa? Budak-budak ni depa jadi pencinta dunia. Sebab depa buat sistem untuk depa ni cinta dunia, ilmu dunia semata-mata kerana depa nak bagi kita lemah. Nak bagi hati kita ni penuh cinta dunia dan takut mati. Lah ni keluarlah daripada universiti, daripada sekolah-sekolah, orang yang cinta dunia semata-mata. Nak dapatkan dunia sanggup tipu. Nak dapatkan pangkat sanggup buat apa saja. Sanggup menghina orang lain. Allah, sanggup menipu. Allah sana berlaku. Kenapa? Dunia. Berlaku tak kerosakan punca balik pada rumah. Tapi ada juga orang masuk universiti, masuk sekolah rendah, sekolah menengah, berjaya jadi orang baik. Kenapa? Mak dia tanam niat dia elok, akhirnya dia orang elok. Dan juga dia ni tersedang sebelum terlambat. Ada juga yang tersedang, alhamdulillah. Okey, kesimpulannya, depa cuba nak rosakkan umat Islam dengan merosakkan sistem pendidikan dan niat dalam menuntut ilmu. Orang dulu kalau nak hantar anak, dia suruh adab mengantuk guru, ingat ni ilmu Allah, lah ni dah. Allah, ini rosak. Allah, ini kerosakan. Okey. Jadi Allah SWT Muhammad, bila ini berlaku, apa mereka nak? Bila ramai orang cinta dunia, takut mati dan sebagainya, mereka nak ramaikan pengikut Dajjal. Nak ramaikan pengikut Dajjal. Kerana pengikut Dajjal itu adalah orang mencintai dunia. Kerana Dajjal pemain dunia, perempuan, harta, benda, macam-macam dia pemain. Allah SWT. Orang yang ada cinta dunia, mereka akan terkesan dengan Dajjal. Na'udzubillah. Jadi kita ni lah ni, zaman lah ni, Allah SWT, mailah sama-sama kita menyedari musuh-musuh Islam tengah buat kerja, kita pun kena buat kerja, bangkit. Di rumah kita tu kena bangkit, jangan tidur. Bukan maksudnya tidur atas bantai tak. Jangan tidurkan hati kita, jangan tidurkan pemikiran kita, bangun. Orang Islam kena bangun lah ni. Apa dia? Tengok rumah kita, apa pendidikan di rumah. Okey, kalau di rumah tak ada sembahyang sunat, di rumah tak ada baca Quran, di rumah tak ada membimbing keluarga dengan agama, mulakan. Kata guru kami, di rumah kalau dalam masa sehari semalam ni, kalau boleh ada waktu, kita duduk kelumpul sama-sama kita ni, cakap abad agama. Bagi anak isteri, cakap abad agama sikit, 5 minit. Ataupun buat tadarus Quran. Bini baca selai, anak baca selai, kita baca selai. Betul, tutup Quran. Hidupkan di rumah kita agama. Hidupkan sunnah. Kita kalau nak bangkit di akhir zaman, kena ada wirid, kena ada zikir. Tak boleh kita bangkit semangat saja. Tak, kita kena ada dalaman cinta, hub pada Allah dan Rasulnya. Allah, kenapa para sahabat boleh membuka negara-negara Islam? Mereka boleh menang daripada musuh mereka. Hati mereka penuh cinta pada Allah dan Rasul. Didiklah diri kita dan anak-anak kita mulai sekarang cinta pada Allah dan Rasul. Mereka suka buat filem macam-macam ni, kartun macam-macam hero ni. Kenapa? Nak bagi anak-anak ni jauh daripada mencintai Nabi Muhammad. Hero yang sebenar, pemimpin yang paling hebat adalah Nabi Muhammad. Tapi kenapa kita tak cinta pada anak-anak kita? Sebab anak-anak kita lebih suka Ultraman, Batman, Superman. Mereka kata inilah hero hidup kami, inilah idola kami. Sampai pakai pun nak macam Ultraman juga, pakai sarung tu. Kita bukan umat Ultraman, kita umat Nabi Muhammad. Kita nak Nabi Muhammad tu hidup dalam rumah kita. Apa maksud umat Nabi Muhammad hidup dalam rumah kita? Sunnah dia, ilmu dia, pengajaran dia. Bahkan kita nak hati-hati umat Islam hidup dan mencintai Nabi Muhammad, para sahabat, keluarganya, dan juga mencintai para ulama dan salihin, dan mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Mai bimbing mulai sekarang. Kita sedangkan diri kita untuk memperbaiki rumah-rumah kita masing-masing. Allah, khususnya dengan ilmu itu talaqi. Yang kedua, taraqi. Tak cukup talaqi, nak selamat di akhir zaman kena ada talaqi. Taraqi. Talaqi ni apa? Guru mesti ada sanad dan juga guru tu ikut syariat. Allah sanad. Yang kedua, kena ada taraqi. Apa itu taraqi? Allah, kita kena ada peningkatan setiap hari. Hari ni, hari esok lebih baik pada hari ni. Apa dia? Beramal setiap hari kerana Allah Subhanahu, bersihkan jiwa kita dan juga keluarga kita. Yang ketiga, kena ada tawaqi di akhir zaman nak selamat. Apa itu tawaqi? Jaga setiap hari daripada fitnah yang mai setiap hari pada kita. Contoh baru ni, Allah SWT, bila kerajaan jatuh, kerajaan lama lah, masuk naik kerajaan baru. Kalau kita mengaji ilmu akhir zaman, kita akan jaga-jaga dari fitnah ni. Apa fitnah? Bila jatuh kerajaan lama, naik kerajaan baru, Allah SWT Muhammad, kita ni macam mana kita? Kita apa kita nak buat? Yang pertama sekali, hati-hati dalam menghukum. Ada orang bila tengok hak lama jatuh, dia hina, buat video hina. Tak boleh, dosa tak boleh. Sepatutnya macam mana? Yang jatuh tu, kita habang dia, bersabarlah dan muhasabahlah apa salah kamu dengan Allah dan juga umat Islam. Muhasabahlah. Apa salah kamu? Perbaiki diri kamu. Perbaiki hubungan kamu dengan Allah dan juga umat Islam. Apa salah kamu? Muhasabah. Dan kami doakan kamu dapat hidayah.
Ini sepatutnya kita. Dan kalau kita kumpulan yang naik lah ni, macam mana? Syukur, alhamdulillah. Kenapa? Kita dapat bersatu umat Islam dan sebagainya. Dan kita dapat boleh Allah SWT Muhammad mentakbir lepas ni insya-Allah cara Islam dan sebagainya. Kita kena apa? Syukur. Yang kedua, tak boleh sombong, rendah diri. Yang ketiga, kita kena apa? Kita kena pandang ini bukan sekat nikmat, ini juga ada ujian. Hati-hati. Allah SWT. Ini sepatutnya kita umat Islam di akhir zaman. Ini panduan Nabi Muhammad, kena ada tawaqi, jaga diri. Tapi lah ni macam mana? Dia terjatuh dah. Allah. Tak kurang juga orang yang suka menghina ulama ataupun menghina orang yang dia tak puas hati. Contoh lah ni kan macam-macam isu pemimpin-pemimpin politik lah ni kan macam-macam isu dalam mahkamah. Jangan kita hukum lagi. Jangan kita hina. Kenapa? Tak tahu lagi dia salah tak salah. Tema. Yang kedua, jangan cepat-cepat kita ni nak komen benda yang kita tak tahu. Lebih baik kita diam daripada kita bercakap. Nak cakap benda yang baik. Allahumma salli. Nak sampai akhir zaman kena ada tawaqi. Apa itu tawaqi? Jaga setiap hari. Kalau ni agak-agak benda yang tak kena, jangan cakap. Yang kena, cakap. Allahumma salli. Kalau tidak kita akan terjatuh dalam fitnah akhir zaman. Dan yakinlah kita semua ni yang hadir pada hari ni, yakinlah kok mana pun musuh-musuh Islam dan orang benci pada Islam nak rosakkan kita, tak akan boleh. Siapa kata tak boleh? Allah. Allah kata apa? Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal kafirun. Guru saya selalu bicara ni, ulama-ulama di Yaman. Dia kata apa? Ayat ni penting untuk kita pegang sungguh-sungguh. Apa dia? Allah kata apa? Huwallazi arsala rasulahu bil huda. Dialah siapa? Dialah Allah yang Maha Agung yang mengutuskan Nabi Muhammad dengan petunjuk. Itu Quran, wahyu dan sebagainya. Wa dinil haq, dan dengan agama yang benar. Untuk apa Allah utus Nabi Muhammad? Untuk apa agama ini? Kata Allah apa? Liyuzhirahu 'ala ad-din kullih. Untuk kami zahirkan, kami tinggikan agama ini di atas agama-agama yang lain. Allahumma salli. Walau karihal kafirun, walaupun orang kafir tak suka, kata Allah. Dalam ayat lain, walau karihal musyrikun, walau orang musyrik tak suka, aku akan menangkan agama ni, kata Allah Subhanahu wa taala. Ala inna nasrallahi qarib. Ada, ketahuilah bahwasanya pertolongan Allah itu sangat dekat. Yakin kita akan menang. Siapa yang cuba di zaman ni cuba nak musnahkan umat Islam, dia akan musnah. Kenapa? Lah ni umat Islam umpama banjir yang tengah mai, tsunami yang tengah mai. Kenapa? Ini zaman kita. Tengok Amerika nak jatuh dah. Sekutu dia nak jatuh dah. Allah SWT. Apa berlaku pada Itali? Apa berlaku pada Amerika? Apa berlaku pada China? Negara China lah. Marah lah saya kata resis apa semua. Apa berlaku pada negara China? Ini negara-negara yang mereka ni komunis dan sebagainya. Apa berlaku pada mereka? Musuhi umat Islam, bunuh umat Islam di negara mereka itu kan. Apa jadi pada mereka lah ni? Tengok kejatuhan mereka. Kenapa mereka jatuh? Kerana ini janji Allah. Allah kata, aku bagi pada kamu ada time, ada masa. Bila tamat masa dia, dia tiup whistle, prit, macam main bola tu. Sampai masa dia tamat, dia akan jatuh sendiri, automatik. Tu Fir'aun tu punya kuat tu. Kuat apa? Sampai dia tak ada Tuhan, sampai dia kuasai semua orang duduk di bawah dia. Ahli sihir semua hebat di belakang dia. Tapi bila sampai masa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Sampai masa dia apa jadi? Yang jatuhkan dia orang dalam rumah dia sendiri. Yang jatuhkan dia siapa? Budak kecil yang duduk dalam rumah yang dia jaga dia sejak kecil lagi. Nak abang kata apa? Siapa nak lari daripada kuasa Allah? Lah ni depa tengah buat macam-macam ni, contoh ni yang terakhir. Pasal apa lah ni di Arab Saudi, di tempat tawaf tu kenapa dia tutup? Ni kalau kita kaji akhir zaman kita nampak sekilas sebab apa? Dia pertama kita faham Saudi ni belakang dia Amerika. Dia sangat baiklah. Allah SWT. Dia banyak ikut telunjuk lah. Okey, kenapa lah ni depa tutup tempat tawaf? Padahal Saudi yang masuk coronavirus dalam tempat mereka sikit dah. Tak sampai 20 ataupun 30 orang, tak sampai. Berapa orang lah yang masuk, yang dijangkiti, syak dijangkiti. Tak sampai rata-rata. Kenapa sampai mereka tutup dan mereka sekat terus umrah daripada rakyat mereka sendiri ataupun daripada orang luar? Kenapa? Yang kedua, kenapa mereka sel makam Ibrahim dan juga Allahumma salli Muhammad, Kaabah? Lepas itu mereka buat apa? Mereka buat pula satu lagi luang dah macam ni. 2 kali sel. Tutup terus. Kenapa? Minta maaf alasan dia apa? Coronavirus lah. Tak orang bagi virus pegang-pegang tu lah, tak apalah. Allah SWT pergi depa lah. Itu alasan dia apa? Tak apa. Tapi sebenarnya kenapa depa buat ni segera dan kenapa segera perubahan ni berlaku? Yang pertama sekali, dengar cerita Raja Salman dah meninggal. Wallahu alam. Ni dengar cerita orang Madinah bagi tahu. Orang Madinah bagi tahu. Tapi jangan viral lagi lah. Cukup kita sini. Kalaupun tak meninggal lagi tak apalah. Tapi ini dah ura-ura di Arab Saudi, orang dah tahu kata Raja Salman dah meninggal. Kenapa penting benar ni lah ni di zaman kita ni? Kerana Nabi telah sebut dalam hadis Allah SWT, riwayat Sauban juga, Nabi kata apa?
Allahumma salli, nanti akan matinya Raja Arab. Padahal zaman Nabi ni mana ada Raja Arab lagi, tapi Nabi kata apa? Nanti ada Raja Arab. Zaman Nabi, Nabi lah khalifah. Tapi Nabi kata apa? Raja Arab akan mati. Maksudnya Arab ada raja dia apa? Raja Saudi. Ini ulama yang keji. Yang kedua, Nabi kata bila dia meninggal dunia, waktu tu akan berlaku pertelingkahan dan pergaduhan di antara 3 orang daripada kerabat dia. Mereka berebut sama mereka untuk merampas pemerintahan, nak merintah Arab Saudi kerana untung kaya raya sampai perintah Saudi ni. Sebab itu baru ni berita baru 3 hari lepas apa dia? Ditangkap 3 kerabat raja lah ni. Ditangkap disyaki khianat. Oh lah ni isu khianat panas kan? Di Malaysia isu khianat, di Arab Saudi isu khianat. Orang kata kita khianat tak apa, jangan kita betul-betul berkhianat, itu bahaya. Orang kata kamu berkhianat, terima kasih. Jangan kata dia balik. Yang bahaya kalau kita betul-betul berkhianat. Kalau orang kata kita berkhianat, jangan takut. Macam Nabi Muhammad orang kata apa? Gila lah ahli sihir. Tapi Nabi Muhammad macam tu tak, jangan takut. Teruskan bawa. Kalau orang kata pengkhianat, nak bawa Islam orang kata pengkhianat, no? Nak satukan umat pun orang kata pengkhianat. Silakan. Yang penting kita yakin ini Allah SWT ikut agama. Tak apalah. Jadi Allah SWT bila dia mati, bergaduh 3 orang, akhirnya sungguh Nabi kata tu. Tepat 1400 tahun dulu Nabi kata sungguh. Ni penting kita ngaji hari akhir zaman. Nabi kata apa? 3 orang akan bergaduh. Tengok-tengok dalam berita keluar apa sinar harian. 3 orang ditangkap, disyaki nak mengkhianati Raja Saudi. Apa berlaku? Kenapa dia tutup? Kerana Al-Imam Mahdi kata Rasulullah akan dibai'ah di antara rukun dan maqam. Maqam Ibrahim dan juga rukun Yamani ataupun Hajar Aswad, itulah kawasan Imam Mahdi akan dibai'ah. Dan yang akan ikut dia waktu tu, yang bai'ah dia, yang akan menjadi tentera dia yang pertama sekali seramai 313 orang. Dia pun cuba nak sekat. Dia pun sekat tu. Dia ada belakang dia Saudi ni ada belakang dia, penasihat belakang dia. Allah, dia tu Islam tapi belakang dia tu masalah problem. Depa cuba nak mengubah takdir lah ni. Nak mengubah takdir. Apa dia? Nak menyekat bai'ahnya Imam Mahdi. Allah SWT. Kita menunjukkan macam Syiah kata Imam Mahdi duduk langgar akan keluar. Tak. Kita tak tahu siapa Imam Mahdi. Yang tahu dia keturunan Nabi Muhammad, dia orang yang soleh. Nah, okey. Jadi dia akan dibai'ah di antara tempat. Dan jadilah ni tempat tu telah ditutup dengan rapat, siapa tak boleh masuk. Yang kedua, ditutup untuk masuk umrah orang luar. Kenapa? Sebab Imam Mahdi dalam isyarat hadis, Imam Mahdi mai daripada luar. Kerana Nabi kata apa? Imam Mahdi akan rampas waktu depa duduk terlingkah tu Raja Saudi mati. Depa terlingkah tu Nabi kata apa? Imam Mahdi lah yang akan rampas dan akan mengganti, dan Nabi kata apa? Dia akan datang dan menguasai Arab. Apa maksud Imam Mahdi datang menguasai Arab? Imam Mahdi orang luar. Mungkin orang luar daripada Mekah ataupun orang luar daripada Saudi. Dia mai kuasai Arab kata Rasulullah dalam hadis. Kita boleh kaji dalam hadis sahih banyak tentang zahirnya Imam Mahdi. Okay, jadi lah ni perancangan mereka. Lah ni dunia tengah kalut. Amerika dan tak kalut. Yang pertama coronavirus. Yang kedua mereka tengah kawal takut-takut umat Islam bangkit di akhir-akhir ni bangkit. Mereka takut mereka jatuh dalam sekelip mata, takut. Dia bila Nabi kata 313 orang yang akan bai'ah Imam Mahdi, logiklah kerana apa? Lah ni bila mereka tutup, orang tak ramai lah dalam tu. Memang 313 orang lah. Kalau ramai mungkin 1000 lah bai'ah dia. Mereka cuba nak ubah takdir, tiba-tiba dia pergi kot tu juga. Tak boleh. Tengok sehari dua ni perkembangan Saudi. Tengok tuan-tuan tengok. Dan lah ni umat Islam di Malaysia, di Indonesia dah bersatu. Apa tanda dia ni? Islam akan menang di zaman kita. Kita akan tengok, semua akan tengok mata sendiri Islam zaman kita. Dan insya-Allah semua kita akan sempat melihat di zaman Imam Mahdi insya-Allah. Kenapa? Tanda dia semua dah ada. Tanda lah Imam Mahdi nak keluar apa? Tanda dia Raja Arab Saudi mati. Itu tanda paling lah. Lepas tu tak ada tanda lah, lepas tu dia keluar, dia akan kuasai dunia dengan Islam. Kita zaman kita insya-Allah siapa punya umur. Dan ni guru saya pernah kata, ulama-ulama di Yaman, dia kata apa? Kamu semua insya-Allah dia sempat zaman Nabi Isa kalau kamu panjang umur. Zaman Nabi Isa pun sempat, tambah zaman Mahdi. Dia Mahdi dulu 7 tahun ataupun 9 tahun, lepas tu mai Dajjal. Dajjal akan rosakkan balik Imam Mahdi dah buat elok ni, barulah Nabi Isa turun merintah 40 tahun dan bunuh Dajjal. Tak lambat ni semua zaman kita. Sebab tu saya ajak perbaiki diri kita. Rohani kita ni yang penting ni, rohani kita. Allah, kita mengaji ni zahir dan batin kita nak elok. Bersihkan hati kita. Banyakkan selawat pada Nabi Muhammad. Amallah sunat-sunat sembahyang jemaah jangan tinggal. Kuliah ada mai. Niat nak bersihkan hati, nak bina diri zahir dan batin. Untuk apa? Untuk kita bertemu dengan Allah yang pertama, yang kedua untuk kita persiapkan diri untuk memperjuangkan agama Islam. Insya-Allah sehari dua lagi Islam akan menang. Siapa cuba nak tahan, dia akan jatuh. Siapa cuba sekat, dia akan hancur. Dan bagi orang yang tak musuh Islam, kita kena kasih pada mereka. Mereka umat Nabi Muhammad juga, dakwahlah pada mereka supaya masuk pada Islam. Dakwah saja. Dan doakan mereka mendapat hidayah. Yang kita musuhi hanyalah orang yang musuhi Allah dan Rasulnya.
dan umat Islam. Mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf di atas panjang. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasma'in walhamdulillahi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.